Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu topik berkaitan dengan indices. Okey. Indices, what is indices? Indices of a number is how many times to use that number in a multiplication. Okey, multiplication adalah darab. Okey, dalam contoh ini dia ambil contoh 8 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2. 8 kuasa 2, okey, sama dengan 8 kali 8. Okey, that number yang dimaksudkan ni adalah 8. So, 8 dan how many times to use? Berapa kali diguna 8 ni? Adalah 2 kali diguna 8 tu. So, kita akan tulis dia sebagai 8 kuasa 2. Okey, sama dengan 64. Okey. Kemudian dia ada kata juga ni dekat sini, other names for indices are index or power. Okay, this is called indices. Other name for indices is power ataupun index. Okay, and then apa dia kata lagi di sini? Kalaulah diberi 4 kuasa 3, 4 to the third power, dia panggil 4 to the third power, ataupun 4 to the power 3, 4 to the power 3, ataupun simply 4 cube, 4 cube. Okay, jadi sekiranya diberi satu nombor begini, okay, 4 ni nombor yang besar kita akan panggil dia base, manakala nombor yang kecil kuasa ni kita akan panggil indices. Okay, indices atau power ataupun index. Okey. Mari kita pergi dekat hukum indeks. Okey. Hukum indeks ada beberapa. Firstly, product. Product rules. Hukum product rules adalah berkaitan dengan darab. Okey. Contoh sekiranya dia ada bagi ni contoh yang pertama 2 kuasa 3 kemudian darab 2 kuasa 4. Okey, ni contoh yang pertama. Okey, dia bagi 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Titik ni darab. So, apabila base dia, seperti saya bagi tahu tadi, yang besar ni base. Okey, apabila base dia sama, kita boleh buat base dia sama. And then, apabila hubungan di antara 2 ni 2 kuasa 3 dengan 2 kuasa 4 ni hubungannya darab. So, dia punya indeks yang dekat atas ni, ataupun power dia tu kita boleh tambahkan. 3 tambah 4. Sama dengan 2 kuasa 7. So, sama dengan cari kalkulator, dapatlah 2 kuasa 128. Okey. Kemudian, contoh yang kedua. Sekiranya base dia pula tak sama. Okey, base dia tak sama. 2 kuasa 3. Darab dengan 3 kuasa 3. Okey. Base dia tak sama. Base tak sama. Tapi power dia pula yang sama. So, what we should do is, okay, hubungan ni darab kan. So, kita darabkan 2 darab 3. And then, dia berkongsi powernya yang sama. Buat kurungan yang besar dan kita kuasakan dia dengan kuasa 3. So, akan jadi 2 kali 3, 6. 6 kuasa 8. And then, cari kalkulator, cari dia punya nilai dia. Okay. So, itu adalah untuk product rules. Okay, bagaimana pula quotient rules? Okay, what is quotient? Quotient means bahagi. Okay, untuk contoh quotient rules ada beberapa contoh Sama juga kalaulah dia punya 2 kuasa 5 bahagi, quotient bahagi kan, 2 kuasa 3. Okay, now look at this. The base is the same, right? So, mari kita buat 2. Kita tulislah base dia yang sama ni. Tetapi power dia ni yang berbeza. Okey, apabila power dia berbeza dan hubungan di antara kedua nombor ni adalah bahagi, jadi power dia tu kena tolak. Okey, 5 tolak 3 sama dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Contoh yang kedua. Apa akan jadi sekiranya base dia tu pula tak sama? Contoh 2 kuasa 6. Okey. Bahagi dengan
3 kuasa 6. Okay, nampak tak di sini? Di sini base dia tak sama, tapi kuasa dia sama. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah, okay, kita boleh tukar macam ni. 2 kuasa 6. Okay, bahagi 3 kuasa 6. Okay, and then 2/3. Okay, base ni kita bahagikan 2 bahagi dengan 3. Kemudian kita buat kurungan besar dan kita buat kuasa 6. Kerana dia punya kuasa ni sama. Ni kuasa 6, yang bawah pun kuasa 6. Jadinya, okay, jawapan dia macam ni lah. 2 kuasa 6, 2/3 kuasa 6. So, cari dekat kalkulator, tekan ada dapat berapa. Okay. Kemudian, power rules. Okay, power rules adalah yang melibatkan power lah, kuasa. Okay, contoh dia Contoh power rules adalah sekiranya kamu jumpa 2 kuasa 3. Okay, kemudian untuk kurungan, dan dekat luar kurungan ni ada lagi kuasa 2. Okay, so what we must do is we multiply, darabkan power dua-dua ni. Darabkan power ni jadi 2 kuasa 6 sama dengan 5, 1, 2. 2 kuasa 6 sama dengan 2 kuasa 6, 5, 1, 2 ke? Okay, 2 kuasa 6 sama dengan 64. Okay, so apa akan terjadi sekiranya kamu berjumpa soalan macam ni pula untuk power rules? Okay, contoh 2 kuasa 3 tetapi punca kuasa 4. So, kamu akan tukarkan dia dalam bentuk macam ni. 2 kuasa 3 ni memang kuasa 3. 4 ni kita buat per 4. So, jawapan dia adalah 2 kuasa 3/4. And then, you cari, guna kalkulator 2. 2 kuasa. Buatlah tekan macam ni. 3/4. Okey, dapat berapa jawapan dia? Okey? So, setakat ini power rule sudah. And then kita tengok pula dekat zero rules. Okey, dia ada zero rules. Okay, zero rules. What is zero rules? Zero rules ni apa-apa yang kuasa kosong. Contoh Contoh 5 kuasa kosong. Okay? Ataupun 6 kuasa kosong. Ni sama dengan 1. Ataupun B kuasa kosong sama dengan 1. Z kuasa kosong sama dengan 1. Apa-apa yang kuasa kosong akan jadi 1. Okey, ini adalah zero rules. Okey. Kemudian satu lagi, kalaulah pula kosong kuasa 6. Kalau kosong kuasa 6 sama dengan kosong. Kosong kuasa 2 sama dengan kosong. Kosong kuasa 8 pun sama dengan kosong. Kosong kuasa apa-apa saja akan jadi kosong. Itu adalah zero rules yang kedua. Okey. Then one rules. Okey, di sini ada one rules. Okey, one rules. One rules. Okey, apa itu one rules? One rules adalah sekiranya kamu jumpa nombor 5 kuasa 1. Okey, dia akan jadi 5. Okey. Ataupun 8 kuasa 1 akan jadi 8. Ataupun 100 kuasa 1, dia akan jadi 100. Okey. Apa-apa nombor yang mempunyai kuasa 1, jawapan dia adalah nombor tu semula. Okey. One rules yang kedua adalah sekiranya kamu jumpa 1 kuasa 5. Okey, 1 ni kuasa 5, so kamu akan dapat 1. 1 kuasa 1000, kamu akan dapat 1 juga. 1 kuasa 8, kamu akan dapat 1 juga.
Okey. Jadi nombor 1 kuasa apa-apa saja akan dapat jawapan dia balik, iaitu 1 lah, akan dapat 1 semula. Ingat, apa-apa nombor yang berkuasa 1 dapat nombor tu semula. Tetapi apabila 1 berkuasa apa-apa sahaja, jawapan dia akan jadi 1 juga. Okay, itu adalah 1 rules. Okay, lastly is minus 1 rules. Okay, minus 1 rule. Minus 1 rules. Okay, what is minus 1? Minus 1 is tolak 1. Okay, so minus 1 dalam kurungan. Minus 1 tu sentiasa dalam kurungan. Okay, minus 1 kalau dia punya kuasa adalah odd number. Odd number is nombor genap. Okay, contoh negatif 1 kuasa 7. So, jawapan dia akan jadi negatif 1. Negatif 1 dalam kurungan. Jangan lupa dalam kurungan kuasa 1001. Okay, ini adalah nombor genap. So, jawapan dia akan jadi negatif 1. Okay, lagi sekiranya negatif 1 kuasa 999. Okay, ini pun nombor ganjil kan? Okay, jawapan dia akan jadi negatif 1. Okay, ingat negatif 1 dalam kurungan yang mempunyai kuasa nombor ganjil. Okay, contoh 1, 3, 9. Okay, ni nombor ganjil kan? Jawapan dia akan jadi negatif 1. Okay, tetapi apa akan terjadi apabila negatif 1 dalam kurungan berkuasakan even number? Okay, even number tu apa? Even number tu nombor genap. Okay, contoh negatif 1 dalam kurungan kuasa 2 akan jadi 1. Negatif 1 dalam kurungan kuasa 222. Okay, ni nombor genap kan? Akan jadi 1. Negatif 1 dalam kurungan kuasa 1000. So, 1000 adalah nombor genap. Jadi, dia akan jadi 1. Okey? Itu adalah basic untuk hukum indeks. Sekian, terima kasih.